Kita nak berhenti berehat, tapi sebelum tu saya nak beritahu kepada anda semua pada 14 Jun nanti kita akan menyambut bersempena dengan Hari untuk Pendema Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan. Okey, jadi kita akan meneramah salah seorang ataupun meneramah ketua pengarah sendiri untuk bertajakan tentang perkara itulah. Ya. Dan kita mengharapkan ini sebenarnya kita perlukan juga kerjasama semualah kan untuk menderma darah ini. Baik, kita akan terus nanti temu bual selanjutnya bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Nurhayati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Jom kita terus saja bersama dengan Dr. Nurhayati Abu Amin. Okey. Jadi itulah dia, kita nak beritahu ialah anda juga boleh menjadi wira negara dengan menderma darah. Sebab apa? Sebab anda kena tahu bahawa kalau kita derma darah ini dengan satu pek darah mampu untuk menyelamatkan 3 nyawa. Tak kala kita ni sekarang ini tengah bergelut dengan pandemik COVID-19 ini, tak ada salahnya kalau kita nak menderma darah kita kan. Tapi adalah waktu-waktu yang sesuai ataupun kita kena tengoklah yang timbul di badan kita dan sebagainya. Jadi untuk bercakap tentang bekalan darah yang saya rasa saya pasti berkurangan ini, bersama dengan saya sekarang Dr. Nurhayati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Wah, Doktor, saya memang setiap kali untuk sambutan Hari Derma Darah Sedunia ni, Peringkat Kebangsaan ni, saya akan menemui Doktor. Kan? Saya nampak makin slim Doktor. Okey Doktor. Boleh kongsikan sebab saya ingat lagi pada tahun lepas kita memang kekurangan darah yang banyak, tak silap saya 40%, dan darah yang kurang pada tahun lepas darah jenis O. Jadi bagaimana setelah kita menghadapi setahun setengah ni, kekurangan darah kita ni berada dalam tahap mana? Adakah masih lagi kritikal Doktor? Betul, masa kita berbincang semasa temu ramah yang dahulu tu, kita menghadapi masalah kerana kurangnya penderma darah di seluruh negara, ya, sampai 40% penurunan di Pusat Darah Negara sendiri. Tetapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan masyarakat, ya, dengan media massa, kita lihat penderma mula datang, dan bila kita lihat statistik keseluruhan pada tahun 2020, ia terdapat penurunan. Kalau kita bandingkan tahun 2019, kita berjaya mengutip sebanyak 743,000 beg darah. Tapi tahun 2020 dengan bermulanya pandemik COVID ni, kita berjaya mengumpul lebih daripada 650,000 beg darah. Ada penurunan iaitu sebanyak 12.3% sahaja, ya, dan tidaklah sampai 40% pada peringkat awalnya. Jadi kita sangat-sangat bersyukur dengan kerjasama masyarakat kita lah untuk tampil menderma darah. Tapi kita lihat masih lagi, ya, sampai sekarang pun ada masa-masanya kita lihat penderma tidak datang untuk menderma, mungkin sebab ada beberapa faktor lah, ya. Sebab kita lihat apabila kes meningkat, masyarakat jadi bertambah bimbang, ya. Mungkin ada sekatan-sekatan untuk melakukan perjalanan, ya, yang mungkin tidak memudahkan penderma, dan juga ada juga pembatalan, banyak pembatalan kempen-kempen derma darah bergerak. Jadi semua ni menyumbang kepada keadaan yang mana bekalan darah kita ni saya rasa belum lagi di peringkat seperti sebelum COVID. Dan walaupun kita mempunyai bekalan darah yang boleh dikatakan agak stabil, tapi kita sebenarnya memerlukan lebih lagi. Ya? Betul, kita memang memerlukan lebih lagi lah. Sebab kadang-kadang kita takutlah ada segelintir daripada kita ni, kadang stigma tu Doktor kan, stigma kata bahawa kalau kita derma darah badan boleh naik lah, kita kurang darah dan sebagainya. Kita takut perkara itu, dan saya percaya bahawa kita dah pun membuat pelbagai program kan untuk menarik minat kita ni untuk nak berderma. Doktor, saya rasa ini satu soalan yang ramai juga yang tertanya. Sekarang ni kan kes semakin hari semakin banyak, kan Doktor kan, ramai yang terjangkiti COVID-19 ini, dan saya pasti antara ramai-ramai yang terjangkiti COVID-19 itu ada di antara mereka yang merupakan sebelum ini penderma darah secara berkala. Mereka ni yang selalu menderma darah, tapi mereka rasakan bahawa okey, saya dah terkena COVID-19, adakah saya ni dibolehkan ke untuk menderma darah lagi, ataupun kita harus menunggu masa-masa yang sesuai dalam tempoh yang tertentu untuk kita menderma darah semula ini, Doktor?
Ya, betul. Kita juga di Pusat Darah Negara telah mengeluarkan beberapa garis panduan ya kepada tabung-tabung darah dan juga kepada pendema-pendema darah bagaimana untuk mereka memastikan sama ada mereka ini sesuai untuk mendema darah. Dan kalau kita lihat kepada contoh bekas pesakit COVID-19 ya, sebenarnya bekas pesakit ke ataupun kontak rapat COVID ke ya, memang mereka boleh mendema darah tetapi selepas waktu yang sesuai. Contohnya kalau seseorang tu dijangkiti, kita minta mereka menunggu 14 hari selepas sembuh keseluruhan. Ya, barulah boleh datang menderma. Dan sama juga dengan kontak rapat pesakit COVID, kita minta mereka untuk tunggu dahulu ya sehingga 14 hari dari hari terakhir kontak tersebut. Dan ini adalah untuk memastikan persekitaran kita tidak ada masalah lah, kita memutuskan rantaian COVID-19 ya. Kita tahu virus, kita pernah bincangkan perkara ni dahulu. Virus COVID-19 ini dia menyerang sistem paru-paru ya, sistem pernafasan ataupun respiratory system. Virus ini tidak tersebar melalui darah. Maka ia adalah selamat untuk menderma darah dan juga untuk menerima darah. Dan kita di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara telah meningkatkan langkah-langkah sepatutnya untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini semasa pendermaan. Ya, banyak step yang kita buat dan kita boleh bincang lagi. Dan antaranya juga ialah untuk bagi kita memastikanlah tempoh waktu bila seseorang selepas mereka dijangkiti COVID untuk menderma darah ya. Dan sebenarnya kita minta bukan saja kepada bekas pesakit COVID tapi kepada semua lapisan masyarakat yang sesuai menderma darah untuk datang tampil menderma. Okey. Sebenarnya saya banyak lagi soalan nak tanya dekat doktor kan. Tapi itulah dia, masa sangat mencuburi kita. InsyaAllah nantilah kita akan hubungi doktor semula bercakap tentang pendermaan darah ni. Baik, terima kasih doktor. Stay safe dekat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama doktor. Okey, itu dia, kita telah pun bersama dengan Dr. Noryati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kepada anda semua, mulai saat ini apa kata kalau anda mendaftarkan diri anda untuk jadi pendema darah. Ingat dia, kalau anda nak dema darah ni bukan yang kata sebelum ini anda boleh gemuk lah, kurang darah. Tapi saya nak beritahu anda boleh kurang sebanyak 650 kalori kalau anda mendema darah. Itu fakta, bukan aukta.